Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So welcome back YB Menteri ya, YB Zulkifli, Menteri Kesihatan. Kalau anda tahu sebenarnya beliau baru saja keluar daripada hospital. Jadi kita harapkan ya selepas keluarnya ini sentiasa sehat dan juga mampu ya mengemudi Kementerian Kesihatan ini. Jadi persoalan dan pertanyaan yang dikemukakan ini adalah satu persoalan yang menarik yang harus kita ketahui juga sahabat-sahabat semua. Jadi apakah persoalan itu? Mari kita tonton bersama video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa mari kita tonton. Walau lewat alhamdulillah selamat. Analisa program perintis PrEP dikatakan awal 24. Soalan saya nombor 4. Terima kasih sebab saya Kuala Langat. Terima kasih Datuk Timbalan yang dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kelewatan kerana menghadiri perhimpunan bulanan di KKM. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih yang berhormat Kuala Langat, sahabat saya. Kita sedia maklum, PrEP adalah satu kaedah pencegahan HIV yang berkesan, yang terbukti secara saintifik dengan pemberian ART itu akan dapat mencegah sehingga keparas 99% penularan HIV secara seksual. Ya. Datuk Timbalan yang dipertua dan yang berhormat Kuala Langat. Projek perintis yang telah kita mulakan ya, sejak Januari 2023 di 18 klinik kesihatan ya, dan diperluaskan kepada 3 buah klinik kesihatan yang lain pertengahan 2023. Hari ini kita boleh memberikan ya, beberapa dapatan mutakhir ya, yang mana sehingga 11 Januari 2024 seramai 3,451 individu telah menerima PrEP melalui program ini. Dan pentingnya adalah untuk saya berikan sedikit analisis awal, the early findings sehingga bulan ke-6 dan ke-12 ya, penggunaan PrEP ini ya. Pertamanya terdapat penurunan kadar jangkitan penyakit sifilis, iaitu daripada 11 kepada 65 selepas 6 bulan dan 1.3 selepas 12 bulan penggunaan PrEP ya. PrEP keduanya peratus klien yang sentiasa menggunakan kondom meningkat daripada 30 ke 38.6% selepas 6 bulan dan 44% selepas 12 bulan penggunaan PrEP ya. Seterusnya, peratus klien mempunyai hanya satu pasangan seksual monogamous juga meningkat daripada 7.2 kepada 19.4% selepas 6 bulan dan 29.6% ya selepas 12 bulan penggunaan PrEP ya. Jadi terdapat 51 klien yang telah berhenti menggunakan PrEP kerana tidak lagi melakukan aktiviti seksual yang berisiko. Itu juga satu kesan yang penting ya. Jadi untuk saya terangkan seterusnya ya, hasil dapatan awal kajian ini menunjukkan bahawa klien yang mengambil PrEP mematuhi dan mengamalkan nasihat pencegahan jangkitan HIV melalui penggunaan kondom secara konsisten dan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Itu betul. Walaupun sedang menggunakan PrEP ya. Program ini telah diperluaskan daripada 18 ke 21 klinik pada tahun 2023 dan seterusnya akan diperluaskan kepada 10 buah klinik kesihatan pada tahun 2024 ya. Adapun untuk persoalan yang seterusnya yang terkait dengan persoalan fatwa dan sebagainya, untuk maklumat yang berhormat Kuala Langat, KKM sentiasa ya, mengambil langkah proaktif berhubung dengan pihak-pihak berkuasa berkenaan hal ehwal Islam seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan fatwa dan majlis-majlis fatwa negeri dan majlis fatwa kebangsaan ya. Saya sebutkan setakat ini Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis yang telah bersidang pada 23 hingga 24 Julai 2023 berpendapat bahawa mudarat penyebaran HIV yang boleh berjangkit secara meluas adalah lebih besar daripada berbanding mudarat penyalahgunaan PrEP untuk menggalakkan perbuatan seks songsang, dan atas dasar itu menjadi harus bagi pihak kerajaan atau pengamal perubatan memberikan PrEP untuk pencegahan penularan HIV. Timbalan
meskipun jelasnya kita tidak sama sekali ya merestui amalan-amalan LGBT ataupun apapun sifat yang songsang ini, namun dari segi menjaga prioriti, menjaga nyawa, ini hifzul nafs, menjaga nyawa dan juga akal dan sebagainya, itu adalah satu keperluan, dan kita memandang bahawa mengambil pendekatan ya yang dikatakan sebagai prioriti dengan mengambil pendekatan ini, maka keharusan ini diambil sebagai fatwa yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, akhafud dararain, mengambil apa yang lebih kurang ya ataupun mengelakkan yang lebih mudarat ya. Ini saya tidak perlu syarah panjang-panjang, kalau nak bersyarah pun saya boleh, kerana kita adalah kita mengambil pendekatan ini dengan penuh tanggungjawab dan evidence based. Terima kasih. Kuala Langat. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat Menteri menyebutkan bahawa akan ditambah lagi 10 pada tahun ini, dan kita telah mendengar mantan Menteri Kesihatan yang dahulu mengatakan bahawa akan ditambah 30 lagi klinik yang akan terlibat dalam program ini. Dan saya nak dapatkan maklumat berapakah kos yang dijangkakan apabila program perintis ini, yang mana kos ubatnya ditanggung sebelum ini, akan diuntukkan oleh kerajaan untuk program seterusnya. Dan apakah langkah bersasar bagi mengawal dan juga mencegah jangkitan HIV berdasarkan kumpulan sasar, terutamanya di peringkat pelajar-pelajar dan juga mahasiswa di peringkat universiti dan juga IPT, dan apakah tindakan mitigasi sekiranya wujud ketidakpatuhan kepada pengguna terhadap penjadualan PrEP yang telah dijadualkan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat. Saya telah menyebutkan akan keberkesanan ya, keberkesanan dari segi amalan ataupun dari segi kaedah pencegahan ini, dan itu sekaligus adalah penting kerana ia terlibat dengan satu kumpulan ya, kumpulan umur yang tidak ya, dan 21 hingga 21 hingga 49% atau 21 kepada 49 tahun ya, yang terkait dengan kumpulan umur ini 92.4% ya, yang terlibat, sangat penting di in the productive ages ya. Jadi untuk saya sebutkan pembelian obat yang digunakan dalam projek rintis PrEP ini bernilai hampir 1,5 juta 521,816 ringgit 80 sen ya, adalah penggunaan yang digunakan adalah daripada sumber sumbangan Majlis AIDS Malaysia MAM ya, melalui dana Global Fund kepada bahagian kawalan penyakit KKM selaras dengan keliling perkhidmatan sumber manusia MPPSM Ceraian UP 725 garis panduan pemberian dan penerimaan hadiah dalam perkhidmatan awam. Juga kita perhatikan semua peraturan ini, Datuk Yang Ketua. Kuala Langat, ya, kita sangat faham bahawa ia mempunyai kos, tetapi kos ini ditanggung oleh sumbangan daripada Majlis AIDS Malaysia MAM, dan kurang lebih ya, pemberian satu pasien itu adalah dalam 120 RM, RM ya. Jadi yang pentingnya bukan saja dari sudut kos, tetapi untuk kita laksanakan program yang telah menunjukkan evidence bahawa ia berkesan, dan lebih penting adalah juga mereka terlibat dalam golongan kumpulan umur yang produktif, dan daripada sini kita lihat bahawa keberkesanan PrEP ini adalah jelas. Dari segi itu ia benar-benar dapat mengelakkan apa yang kita katakan mengambil pendekatan apa yang lebih kurang mudaratnya ataupun yang lebih besar manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya menyambut baik langkah yang diambil oleh kerajaan di dalam mengamalkan, memberikan pre-exposure prophylaxis ini. Cuma soalan saya adalah bagi meningkatkan kesedaran tentang bahayanya AIDS dan HIV, adakah kerajaan juga mempunyai iltizam untuk menyebarkan penggunaan pre-exposure prophylaxis kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia, kepada golongan muda dan kepada semua kaum yang ada di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Julutong ya. Setelah saya sebutkan, kita akan mempertingkatkan lagi
dari segi keluasan ataupun meningkatkan lagi klinik yang terlibat daripada 18 ke 21 mengikut keupayaan dan kadar kemampuan ya, tetapi dari sudut hasratnya ia telah pun menunjukkan PrEP telah menunjukkan keberkesanannya, maka dengan itu kalau ia perlu untuk kita perluaskan seluruh negara, saya kira ia wajar dipertimbangkan. Yang pentingnya adalah dalam waktu yang sama kita tidak menerima apapun amalan-amalan seperti ini, seks bebas songsan dan sebagainya. Ia adalah tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk memberikan ya satu prophylactic ataupun satu pencegahan ya, satu harm reduction yang mesti diambil kira, meletakkan kemaslahatan dan kepentingan yang lebih besar daripada mengelakkan penularan yang lebih luas. Jadi itu adalah satu jelutong yang akan kita pertimbangkan tergantung kepada keupayaan YB Jelutong. Terima kasih Timbalan. Tuan Muhammad Aziz. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang padu, mantap, terbaik ya daripada YB Zulkifli sebagai Menteri Kesihatan negara kita. Dan kita harapkan sahabat semua, seperti mana yang dinyatakan tadi, persoalan-persoalan ini dapat dikawal ya, penularan penyakit ini. Saya tidak mau sebut, ya, Anda dengar sendiri. Jadi sahabat semua, terima kasih sekali lagi kerana bersama menonton video ini. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.